clippers and clampers. Okay. And then for this lab, kita nak lihat kepada how to generate, okay, how to convert from AC to DC signals. Okay, ini simple saja. Yang mana kita nak tukarkan, kita nak tukarkan daripada signal sine wave AC, okay, alternating current, kepada signal DC iaitu straight line sahaja. So dia macam mana daripada sine wave tu nak tukarkan kepada dalam bentuk DC. So kita gunakan diode lah. So kat mana relation dia tu, okay. So kamu buka dalam modul awak, modul chapter yang kedua, pada bahagian subtopik 2.6, okay, power supply, filters and regulators. Okay. So kita akan lihat kepada power supply, filter dan juga regulators. So kita ada 3 peringkat lah. Satu, power supply, macam mana kita nak convert AC kepada DC sahaja dahulu, yang pertama. Yang kedua, how to filter out our signals, okay, yang ada ripples yang tu kita akan convert ataupun kita akan filter untuk mendapatkan straight line punya graph. Okay, so ini pada bahagian 2.6. Okay, so kalau kita move on to the 2.6 punya subtopic, so ini yang kita akan lakukan lah. Okay, power supply, filter and regulators. Okay, so dekat mana fungsi diode? So fungsi diode terletaknya pada bahagian rectifiers. Okay, this is rectifiers lah, diode rectifier ni. Okay, kalau kita lihat kita punya block diagram kita, so kita ada transformers, okay, which is input kita adalah biasanya 240 volts RMS. Okay, ni 240 volt RMS nanti kalau non RMS dia ada lain sikit. Okay. Okay, sekejap Okay. Kemudian kita akan pergi kepada diode rectifier, okay. Transformers untuk convertkan ataupun reducekan kita punya amplitude of sinusoidal. So bentuk wave masih lagi sinusoidal, and then rectifier untuk kita flip daripada daripada negative part kepada positive part. Okay, yang this one lah. Okay, and then kita pergi filter dan juga pergi kepada voltage regulator untuk dapatkan kita punya yang ini. Okay, this one, straight line. Okay, so itu kita punya matlamat kita lah. Ini yang kita akan buat dalam lab yang ketiga ni. Okay, kita akan lihat kalau kita tengok kepada kita punya circuits, okay. Okay, kalau masa apa masih ingat kita ada buat contoh circuits lah. Kalau kita masukkan filter apa akan jadi, and then kita buat kiraan, okay, macam mana daripada input kepada output, okay, dari segi V peak to peak dan juga daripada sinusoidal kepada straight line. Okay, so ini semua dia punya formula yang saya ada buat contoh yang kelima kata saya lah. Okay, lihat balik dalam video dalam chapter yang kedua. So itu yang kita akan buat. Okay. Alright, so ini adalah lab 3. Okay. So matlamat objektif dia adalah to build and test a full wave bridge rectifier circuits, and also to test the simple DC power supply using capacitor filter and voltage regulator using Zener diode. Okay. So teori ni yang macam saya tunjuk tadi lah pada subtopik 2.6 dalam kita punya modul. Okay. Ini yang kita punya nak dapatkan macam mana daripada sinusoidal kita nak dapatkan kepada straight line. Okay. Itu yang kita akan lihat. Okay. Zener diode adalah untuk kita block kita punya ataupun kita limitkan kita punya voltage kepada VZ, nilai VZ kita. Okay. So okay, nampak pre-lab kat sini. Okay, pre-lab apa yang kita kena buat adalah kita nak kena kira macam yang saya buat calculations untuk dapatkan V out. Okay, let's say kita punya input kita adalah okay, pada figure 3.5
Di sinilah figure 3.5, input kita adalah input transformer kita adalah dari 240 kepada 12 volt lah. So input pada VS ni adalah 12 volt. VS kita ataupun kita ni input kita adalah 12 volt. So bila kita punya 12 volt sini, berapa kita punya Vout ataupun kita punya DC Vout kita. Itu yang kita nak kena kira. Okay. So and then kemudian draw the output waveform, okay, daripada figure 3.5 kepada figure 3.7. Apa beza figure 3.5, 3.6 and 3.7? Okay, kita lihat. Okay, ini figure 3.5, 3.5, which is we have kita punya transformers and then kita ada rectifier. So ini adalah rectifier. Okay, dan ini adalah load kita lah. Okay, untuk 3.6 dia ada pertambahan iaitu capacitor. Apa fungsi capacitor? Kita boleh tahu? Apa fungsi capacitor? This one. Okay, rectifier. Kemudian kita ada filter. So ini yang fungsi capacitor kita lah, iaitu filter. Okay. So ini rectifier. Ini yang pertama adalah rectifier, yang kedua filter, dan ini adalah load. So apa lagi? Kita tidak ada voltage regulator. Okay. So untuk voltage regulator kita akan buat pada stage yang ke 3.7, iaitu kita ada rectifier, kemudian kita ada, okay, so kita ada stage 1. Okay, kita ada stage 1, stage 2, stage 3 dan stage 4. Okay. So ini adalah filter. Okay, yang pertama rectifier, yang kedua filter, yang ketiga adalah apa dia? Voltage regulator, untuk kita regulate, okay, untuk kita limitkan kita punya voltage kita, dan terakhir adalah kita punya load lah, output kita. So untuk lab ni kita akan tengok sepatutnya objektif kita akan dapat signal kita yang ini satu, yang kedua saya punya ni tak dicangat. Okey. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan akhir sekali adalah straight line. So itu kita punya matlamat kita untuk kita dapatkan signal kita. Boleh faham? Apa matlamat kita petang ni? Nak buat lab ketiga ni. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okay, right. So masing-masing dah ada buka you punya PC atau komputer. Buka dekat Proteus. Okay, so saya akan cuba buat untuk lab yang figure 3.5 sahaja dahulu. Okay, 3.5 yang mana saya cuma bagi ini sahaja, full wave rectifier saja, rectifier dan juga load. Kemudian kamu kena buat tambah capacitor dan juga tambahkan Zener diode. Itu yang kamu kena buat lah. Okay, petang ni saya akan tunjukkan figure 3.5 dahulu. Okay. Okay, so first kali inilah proses awak lah. So ini proses kamu. So apa yang kamu kena buat adalah, ni pernah guna belum proses? Microcontroller dah buat kan? Belum sir. Tak benar. Oh. CAD atau CAD as CAD, Computer Aided Design pun tak pernah guna juga? Tak benar sir. Oh, kesiannya. Tak pernah. CAD, masa CAD buat apa? OrCAD sir. OrCAD je Okay. Alright, okay, so ini adalah Proteus. So Proteus ni memang biasa kita gunakan untuk kita simulate Arduino pun boleh, Raspberry Pi pun boleh. Okay, kenapa kita gunakan Proteus? OrCAD lagi bagus, OrCAD lebih bagus lah yang banyak digunakan oleh industri, tapi Proteus ni sebab dia boleh compatible dengan banyak komponen. Okay, contohnya Arduino. Okay, so kalau Arduino ni kita just kadang-kadang kita simulate dekat 3CAD kan, 3CAD tu just Arduino saja, tapi ini kita boleh relatekan dengan kita boleh tengok oscilloscope, kita boleh tengok kita punya graph dan sebagainya. Okay,
Ini Proteus ni salah satu tambahan lah selain daripada ORCAD. Okay, so ORCAD dengan Proteus ni memang biasa kita gunakan. Biasa kalau saya ajar CAD, memang saya gunakan dua-dua lah. ORCAD ada, Proteus pun ada. Okay. And then satu kelebihan juga, Proteus ni kita boleh terus convert kepada dalam bentuk PCB. Okay, kalau ORCAD tu, ORCAD kita tukar kepada Eagles kan, software Eagles, tak salah saya. Okay, tukar kepada Eagles and then baru kita boleh design kita punya PCB. Tapi kalau Proteus ni dia automatic. Kalau dah siap kita punya circuit, terus klik PCB and then terus dapat kita punya hasil PCB itulah. Okay, dekat Proteus, pergi dekat sini getting start, bulk, okay, open project dan seterusnya lah. So biasa kita gunakan open project and new project. Open project kalau kita nak buka yang kita dah pernah buat tu lah. Okay, so kita buka kepada new project. Okay, so new project ni bolehlah letaklah nama lab 3 elektronik kan. Okay, elektronik lab 3. Okay, elektronik lab 3 ataupun nama kamu ke. Okay, so buat okay, path ni adalah tempat simpan dia punya projek tu lah. Okay, kalau nak simpan kat dokumen, letak kat dokumen, ataupun kalau nak simpan dekat tempat lain, boleh klik browse. And then new project. Next. Okay, yang ni kita just default saja. Okay, so kat sini ada do not create a schematic and kita boleh create a schematic. Kita kena buat schematic lah. Kita nak kena lukis schematic dulu baru kita tukar kepada PCB. Okay, and then ni pergi pada default. Next, ini pergi dekat okay, yang ini tak perlu create a PCB layout. Okay, kita nak buat schematic saja. Yang ini do not create a PCB layout. Kalau nak buat baru kita kena buat kita punya PCB kita. Tapi biasa pun kita tak perlu buat lah ni. Okay, so create PCB layout. Next, firmware pun tak perlu. Next. Dan last sekali, so nampak kat sini. So kita punya output kita cuma satu saja, schematic saja. Dia tanda kat situ lah. And then finish. Okay. So dah keluar dekat kita punya, orang kata dia punya paparan graf tu lah. Paparan design kita. Okay, so kat sini dia ada file, edit, tools, okay. Ni pun boleh auto router juga, okay, macam AutoCAD. Kemudian bolehlah kamu try tengok-tengok. Okay, nak ada grid ataupun tidak pun boleh juga. Saya lebih suka macam ni lah. Dot. Okay, nak tengok nak tengok, okay, library. Kalau misalnya kata nak tambah library baru, boleh import ataupun place library lah. Okay. Compare to library, place library. Library manager, epic platform libraries. Okay. Okay, kemudian okay. Okay, dekat dia ada pada bahagian atas, okay. Kalau kamu nampak kat sini dia ada bahagian atas kanan, itu untuk kita punya bahagian untuk kita zoom in, zoom out, cut and paste. Sebelah kiri sekali ni, sebelah kiri panel ni adalah shortcut untuk button-button yang biasa kita akan gunakan nanti. Okay, biasa yang gambar yang atas ni, okay, yang atas ni hitam, anak panah hitam ni adalah selection mode, kita nak pilih. Yang kedua macam diode ataupun kita punya gate tu adalah component mode, junction node mode dan seterusnya lah. So untuk dapatkan kita punya komponen, klik dekat component mode. Lepas tu kita akan ada, kalau tak klik dia tak, okay, klik kat sini, kemudian kat sebelah kiri tu juga ada PL and device yang ini. Okay, P is for place, saya. Okay, L for library lah. Okay, itulah L untuk library, okay, so dalam proses ni dia ada beribu-ribu thousands of components from various company. Okay, misal kata kamu nak dapatkan resistor daripada ataupun transistor daripada company
Fairchild ataupun ST pun ada, semua ada kat sini lah. You boleh boleh ambil daripada situ. Okay. Kalau kita gunakan resistor diode yang biasa tu, you gunalah apa-apa company pun ataupun apa-apa design pun sama saja. Okay. So P is for place lah. So kamu klik P. So kat sini ada dia punya device. So keywords kamu type lah, kamu nak resistor. So dah ada ni, ada nampak ni ada berapa ribu ni resistor kat sini ni. Semua resistor. Okay. So yang atas adalah dia punya orang kata drawing ataupun kita punya schematic design, and then yang bawah ni adalah preview. So nampak tak, ini adalah real schematic ataupun real design untuk PCB. So maksudnya kalau kita design untuk resistor, so kalau kita gunakan resistor yang ini, saya klik ni DGK ni, dia punya lebar dia ataupun dia punya panjang dia adalah 2.9 mm antara setiap knot dia tu. Okay. So dia dah bagi setiap ukuran dekat situ lah. Okay. Mostly dia punya design sama lah. Okay, sebab dia resistor adalah common things. Okay, kemudian kalau kita nak ambil apa lagi? Transformers. Okay, nampak ni dia punya ada pelbagai transformers kat situ. Okay. Okay, lepas tu let's say, okay, contoh saya ambil satu kapasitor lah. Okay, so kita ambil, double click dan dia akan keluar dekat list yang device ni. Maksudnya device tu yang kita gunakan dalam circuit berkenaan. Okay. So misal kata kita ambil barang dulu, kita ambil barang, kita pergi dekat depan ambil barang, kumpul dekat device ni, baru kita susun dekat kita punya design lab ni ataupun design punya page ni. So macam mana kita nak ambil barang? So kita tengok dalam lab sheet kita. So lab sheet kita, okay, lab sheet kita dekat sini lah ada equipment kan ataupun komponen. So kamu boleh tengok kat sini. So kita nak gunakan apa? Yang pertama kita nak gunakan resistor. Type lah resistor. Okay, so ini ambil apa resistor yang biasalah kita gunakan. Okay, anything boleh ambil resistor. Okay, kemudian kita nak ambil capacitor. Okay, anything capacitor pun boleh, ambil yang biasa pun. Okay, kemudian diode. Okay, diode 1N4004. Okay, so kita type yang lebih details, 1N4004. Okay. Okay, spice model. Okay, mana-mana saja boleh ambil. Zener diode. Zener diode. Okay, ni, so ini Zener kita. Ambillah mana-mana pun boleh jugalah. Okay, 3 volt. Okay. Kemudian Zener center tap transformers. Okay, so kita ambil transformers. Okay, so ini ambil yang, okay, transformers kita bentuk macam mana? Kita tengok. So kita ada center tap. Center tap ni dia ada yang tengah-tengah tu kita connect kepada ground lah, ataupun kalau tengah-tengah tu kita akan dapat 24 kan. So dia ada inilah tiga output. Okay, input dia satu. Input dia ada 2 line, output dia ada 3 line. Kita panggil sebagai center tap. So boleh tengok kat sini lah. Mana center tap. Okay, this one. Transformer with center tap. Okay, dia ada macam-macam ni. Primary to extracted secondary, simple transformer, center tap dan sebagainya lah. Okay. Ambil yang ini. Okay. So rasa macam dah okay ni. Oscilloscope, signal gen, multimeter. Ini kalau kita nak gunakan dalam lab face to face lah. Okay, kalau untuk dalam ProChess ni kita tak perlu gunakan. Okay.
So apa yang kita kena buat adalah kita kena tirulah kita punya circuit kita yang ini. Okay, so untuk kita dapatkan lab 1 ni, okay, figure 3.5. So ambil ini, masukkan ke dalam kita punya page ni. Okay, sampai sini boleh? Ada yang tak faham ataupun tak boleh ikut? Sir, Ha, macam mana sir dapat library komponen semua tu sir? ada yang tak dapat Ya. Okay, mana yang tak dapat, you tutup balik. Okay, sekejap saya save dulu. Kamu tutup balik. Okay, tutup. Okay, pergi dekat you punya install ini. Okay, biasanya kita akan install dekat luar kan. Okay, pergi dekat sini. Klik kanan. Properties. Okay, saya ulang balik. Satu klik saja dekat purchase tu. Satu klik kanan. Klik kanan, right click and then pergi dekat properties. Properties and then pergi dekat compatibility. Okay, compatibility. Klik dekat run this program as an administrator. Klik, apply and okay. Boleh? Boleh sir? Okay. Okay, and then double click lah. Okay, cuba try. Cuba buka. Ataupun macam tadi lah, open project ataupun new project. Cuba buka dia punya library. Pergi dekat gambar rajah warna kuning, apa ni, gambar macam gate kuning ni, klik dekat please. Ada tak? Dapat. Ya, thank you sir. Okay. Saya tak nampak siapa yang tanya tu. Siapa tu? Okay. Shika sir. Oh, okay. Alright. So yang lain pun boleh gunakan lah. Try. Okay. Okay, apa tadi? Alright. So tengok balik kita punya kita punya circuit kita. So boleh place. Okay, ni double click pun boleh ataupun drag pun boleh. Ataupun kamu klik satu, pergi dekat page design, klik sekali. Dia akan keluar macam ni lah, kita nak letak kat mana. Pulang pada kita lah. So make sure dia mesti dalam line biru ni. Okay. Jangan keluar daripada situ. Okay, kemudian kita nak letak apa lagi tu ni? Okay. Okay. So kita letak dekat kita punya okay. Kita punya diode. Kita ada 4 kan, rectifier. 1, 2, 3, 4. Okay, so masing-masing tengok kepada kita punya ni lah. Okay, satu atas, bawah, atas. So okay, nak rotate, pergi klik dekat komponen, klik kanan. So kat sini dia ada drag, nak delete boleh, kalau delete, button delete pun boleh. Klik situ patut ada button delete and then rotate ataupun mirror pun boleh dekat sini lah. Okay. So boleh explore lah kat situ. Klik pula. Okay. Okay.
Okay, so okay, kat sini dah ada 240 kan, input kita 240, dia tak ada tunjuk kat situ, so kita kena masukkanlah 240. Okay, 240 punya source, sumber kita adalah kita perlu letak kita punya this one, generator mode. Okay, signal gen. Okay, kalau dalam face to face kita panggil signal gen kan. Ni kita gunakan pergi dekat generator mode. Okay, generator mode and pergi dekat sign. Oops, sorry. Silap-silap bukan. Probe mode. Okay, ataupun pergi dekat device, cari saja sign. Okay, this one. Klik sign and then ada kat sini ni. Sign with AC voltage source. Okay. Ni kalau current, yang ini voltage. Okay, pergi dekat keywords tadi, double click. So dah ada lah. Okay, V-sign. Okay, so kita ada kat sini lah, V-sign. Okay, resistor satu lagi tertinggal. Resistor is none. Okay, dah sudah. Okay, dah ada source, dah ada komponen dan kemudian kita dah nak kena dapat letak ataupun nak letakkan grounding. So grounding pergi dekat terminals and then kat sini dia ada ground. Okay, kita ada ground kat sini lah. Satu ground saja. Okay. So kat sini kita boleh sambung lah. V-sign, sambung dahulu. Okay, untuk sambungkan wayar, pergi dekat apa ni? Setiap bucu komponen ni, okay, pergi dekat sini. Saya lupa nak zoom. Okay, pergi dekat sini, klik dan dia akan keluar wayar dia lah. So ini 240 pergi dekat primary. 240 pergi dekat primary dan yang output dia ni kita pergi satu sajalah. Okay, okay, nak back control Z lah. Okay, so tengoklah you punya bentuk dia ni. Okay, tengah pergi pada ground. Okay. So kita nak ambil 12 sajalah. So kita ambil center tab yang pertama saja. Okay. Tab yang pertama ataupun yang kedua. Tak kisahlah. Dan yang ini pergi dekat output lah. Okay, dan ini pergi dekat ground. Okey, sambungan saja dulu. Boleh dapat? Boleh sir. Senang je kan? Okey. Okey, bila dah sambung, barulah kita tukar kepada okey, kita tukar kepada nilai lah. Nilai yang ada kat sini nilai resistor kan? Okey, resistor dia perlukan berapa? 5.1 kilo ohm. So kita tukar dekat ni resistor ni. Okey, 5.1 kilo.
51K. Tulis saja K, dia boleh baca. Okey, dia macam orchid lah. Kita letak K ke Henry ke dia boleh baca. Okey. Okey, kemudian Vshine ni okey, kat sini dia ada DC offset, amplitude, frekuensi, time delay. Okey, so kat sini dia perlukan 50 Hz dan juga 240 voltage RMS. So kena ingat lah RMS. So RMS 240. Kalau non RMS kamu kena bahagikan dengan ataupun kena darabkan dengan set 2 lah. 240 darabkan dengan set 2. Okay. So amplitude dia adalah 339. 339 volt dan frekuensi dia adalah 50 Hz. Okay, kat sini bila kamu klik dia akan ada bahagian edit component lah. So kamu boleh kat sini ada hide all ni kan. So kalau kamu cuba tengok, so kat sini dia ada nak paparkan lah. So boleh try show all. Okay, so nampak kat sini dia dah show lah apa benda yang dia nak buat tu. Okay. Okay, so macam mana kita nak confirmkan output dia 240? Okay. Untuk confirmation kita boleh gunakan graph mode ataupun generator mode. Bukan. Sama ada probe mode ataupun this one. Dia tak keluar ni, yang gambar rajah ni. Okay, yang nampak tak? Yang saya guna mouse ni. Nampak. Ni dia bawah gambar bawah macam cucuk tu. Okey. Ada macam multimeter tu. So kat situ ada multimeter, oscilloscope, counter, multimeter dan seterusnya lah. So saya nak gunakan AC voltmeter. Saya nak tentukan betul ke tidak saya punya output saya 240. Klik dekat sini. Dan output kat sini kita nak 12 volt kan. So kita klik dekat sini 12 volt. Okay, kemudian satu lagi saya nak keluarkan graf. Dia nak kalau circuit lab ni dia nak graf kan. So kita kena klik oscilloscope dekat sini. Okay, so dia nampak macam semua ke atas. Saya bawakan sikit. Okay. Okay, so multimeter ni saya point dekat Vshine pula, sinusoidals, dan ini pergi dekat sini dan ini pergi dekat sini. Sebab kita nak dapatkan output dekat center tab ni, betul ke tidak. Okay. Okay, so rasa macam dah selesai. So first thing first, kita nak tentukan betul tak 240 dan 12 volt kat bahagian sekunder ni. So save dulu dan run dekat bawah ni. So kat sini ada run, ni apa ni, pause dan juga stop. So boleh run lah. Okay, so kita run. Okay, oscilloscope ni sebab kita tak connect lagi kan, jadi dia ni, jadi kita boleh hide dulu. Okay, kat sini dah 240 tapi dekat sini 169. Kita nak berapa? Kita nak 12 volt kan, 12 volt RMS. Okay, so yang penting apa yang keluar dekat AC volts ni dia adalah RMS. Dia dah tukar sebagai RMS. So kita nak jadikan ni sebagai 12. So macam mana? Okay, kita stop dahulu. Ni pergi tepi, kita stop dan klik dekat transformers ni. Okay, so dekat dalam lead sheet dia tak ada tunjuk tau. Dia tak ada tunjuk berapa lilitan nisbah 20 nisbah 1 ke kan. 1 nisbah 20, 1 nisbah 10. Tak ada. Sebab kalau kita buat lab face to face, dia dah memang fix dah. Output dia memang 12 volt. Tapi kalau kita buat lab secara online ni, kita kena tentukan dia berapa lilitan. Okay, yang mana dia panggil sebagai coupling factor. So coupling factor ni dia ada calculation sikit, dia panjang sikit. Okay, nak mudah, so coupling factor ni dia antara 0 sampailah ke 1. 1 ni bermaksud dia akan copy paste daripada primary keluar dekat sekunder. Okay, so kita kena rendahkan lah sebab tadi 1.6 lebih kan, so kita kena rendah, let's say saya letak 0.7. Okay, saya letak 0.7. Okay, ni coupling factor dia, so kita run. Dapat 118
Okay. So kita rendahkan lagi. Let's say 0.5 buat. 80. Okay, 0.5, 80, kamu letak 0.25 lah. Okay. 40. Ataupun okay, 0.5, 0.05 jadi 8, okay. 1. Okay. 0. Okay. Okay, so kita dapat 0.07. Okay. So, so kenapa? Okay, salah satu cara kita just try error. Satu cara lagi kita boleh gunakan nisbah lah. Okay, nisbah. Okay, let's say input kita 240, output kita 12. So berapa nisbah dia? Kita boleh try lah 240 bahagikan dengan 12. So nisbah dia adalah 20 lah. So 12 over 240. 12 nisbah 240 adalah 0.05. So dia punya factor dia adalah range about 0.05 lah. Okay, so kita try 0.07 tadi ataupun kita boleh try 39 darab 0.07. Okay, so nisbah dia antara kita boleh try dulu 0.05. Okay, tapi kita dapat 8 kan, so kita kena increasekan lah sikit 0.075 let's say lah. So kita akan dapat roughly dalam 12 volt dekat sini. Okay, nah ni dah okey lah 0.075 1 per apa ni. Okay, okay, so dekat transformers masukkan 0.075 supaya kita punya output kita ni adalah 12 volt. Okay, boleh sampai sini? Ini 51. InsyaAllah boleh. Oi, lagu apa tu? Okey, so sekarang kita nak dapatkan graf kita. So graf matlamat kita adalah kita nak dapatkan graf ni. Graf input kita ni yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua. Dan ini yang ketiga selepas rectifier. Okey, maksudnya lah. Okey, betul. 1, 2, 3 yang pertama ni. So kita yang pertama dekat input 240. Yang kedua adalah dekat then okey. Kita nak VS peak dan juga V out saja kan. So VS dan juga V out. So VS kita dekat sini dan V out dekat sini. So kita nak dua sajalah. So kita letak VS dekat sini dan V out dekat sini. So kita gunakan A dan juga B sahajalah. Okey. Yang 240 tak perlu sebab dia nak V out saja. So VS dekat sini kan. So kita ambil klik A, point A. Klik saja dekat sini. VS dia. B dekat output kita. So oscilloscope ni dia dah automatic connect dengan ground kita. Biasakan kalau kita buat lab 1 lab 2 kan satu dekat situ, lepas tu ada satu jari, satu lagi clip wire pergi dekat ground kan. Ni tak payah. Okey, dia dah memang automatic. Okey. Okey, dah sudah save and then try run. Okey, see dah nampak dah dia punya yang A. Okey, warna dia merujuk kepada channel ni lah. Okey. Okey, channel C dan channel D ni tak ada kan, kita nak pasang, so kita offkan dia. Offkan dia. Tarik off dia. Saya tak tahu nak besarkan dia macam mana ni.
Okay, nampak tak? Okay, so ada warna kuning iaitu A dan warna biru tu B. So nampak tak dia punya perbezaan dia? Nampak sir, nampak. Nampak. Okay, so kat sini A, okay, kat sini dia dah filter kat sini. Dia ambil yang di atas saja, and then yang B yang inilah. Okay. So itu yang part A lah, yang part yang pertama ni, 3.5 ni. So kamu letaklah. So nak lukis, saya cadangkan kamu print saja yang inilah. Okay. Maksud saya bukan print lah kamu paste lah. Okay. Ataupun kalau kamu nak print, kamu boleh okay. Right click dekat digital oscilloscope ni, right click and then setup. Okay, setup display. Kat sini ada display and printer Display ni yang kita nampak dekat sini ni, warna kuning. Tapi kalau kita nak printkan dia warna hitam, boleh tukarkan. Klik sini, ambil warna hitam. Saya dah buat yang tadi. Channel 1, display yang kita nampak kat sini warna biru, printer pun warna biru. Sebab apa? Sebab background ataupun kat sinilah senang cerita saya dekat sini background ni saya tukar warna putih. Okey, warna putih. Okey, print warna putih. So display ni warna merah. Okey. Yang printer pun warna merah. Ini untuk yang A lah, yang biru yang channel 1, channel kosong warna merah, channel 1 warna biru. Okey. Right? Okey. Channel 2 kita ambil warna hijau lah, tapi tak guna kan. Tapi kita letak sahaja hijau. Channel 3 kita letak warna apa lah? Coklat lah. Okey. Okey, klik OK. So alamak tak nampak pula. Okey, sorry tidak silap. Okey, background ni kena tukar lah. Ataupun kita boleh stop ni, cara nak stop. Okey, sinilah boleh lah. Okay. Merah untuk channel A. Nanti kamu keliru pula yang ni sebab ini dah fix ni. Kuning, biru, merah, hijau. Ataupun kamu buat sajalah. Yang penting kamu faham yang atas ni warna apa. Okey. Yang biru ni warna apa. Okey. Nanti kamu keliru kat sini pula nanti. Okey. Okey, yang kedua merah. Saya tukar balik macam asal supaya kita tak keliru dengan yang graf yang ini. Okay. So dia nampak, and then kita boleh print jugalah. Kita boleh print. Saya tak pasti you all punya laptop ataupun komputer awak ada tak ni Microsoft Print to PDF ni. Kalau laptop saya ada lah. Okay. Ataupun nak print script Adobe PDF pun boleh, ataupun anything yang PDF kita boleh tukar. So kita boleh print. Okay, and then kita save dekat mana-mana lah. Saya save dekat desktop. And then kita boleh keluarkan kita punya graf kita. This one. Okay. Ni graf satu, ni graf yang kedua. So ini yang kenapa saya tukar kepada PDF ni, dia lebih proper lah, lebih cantik sikit. Okay, kalau yang hitam ni dia, kalau you all boleh pandai besarkan, saya tak pastilah. Okay. Okay, so itu sajalah. Okay, faham. Ini yang ini dia punya world division. So bolehlah godek-godek sikit lah pandai-pandailah kawan guna. Okay, yang untuk part so boleh sini lah, boleh letak kat sini. And then yang kedua, part 2 kamu kena letak capacitor. Capacitor kamu 470 microfarad masukkan. Kemudian yang ketiga kamu letakkan, okey, dia dua, satu 470, satu lagi 47 microfarad. Apa yang akan membezakan? So dia ada beza dekat ripples tu. Ripple tu sama ada ripple tu tinggi ataupun ripple tu rendah.
PP, VRPP. V ripple, ni semua lah. VRPP tu apa, ada beza dia lah. Kemudian last sekali ada Zener diode. So ada lagi 4 graf lah. Simple je ni. Just kamu letak kat sini. Satu letak dekat capacitor. Okay, satu letak capacitor dekat sini. Ni stop dulu. Okay, nak letak ni kena stop dulu. Kat sini. Okay. Okay, so letak sini satu. Run. Lepas tu letak diode. Run. Dah siap dah. Okay. Boleh? Senang je kan? InsyaAllah boleh. Okay. So masing-masing satu kumpulan boleh, semua orang boleh buat lah. Sama mana yang ada komputer, ada laptop, semua orang kena buat. Okay, kalau ada 2 orang buat, nak hantar 2 result pun boleh. Okay, satu kumpulan 2 orang lah. Masing-masing belajar cara nak gunakan approaches ni. Sangat-sangat mudah. Okay, so macam biasa saya dah update dalam Outer. So kamu boleh hantar dekat sini lah. Hantar secara, untuk lab 3 dan juga lab 4, hantar secara soft copy lah, PDF, in PDF. Macam mana korang nak gayakan, nak tulis tangan ke, nak tulis komputer ke, terpulang lah. Okay. Ada soalan? Boleh saya.